Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kita tengok Baharul Madhi juzuk yang kedua, bab yang ke-53. Babu ma jaa layaliyanni minkum ulul ahlami wan nuha. Bab yang telah datang ia pada hadis Nabi, sabdanya, hendaklah mengiringi aku daripada sekalian kamu oleh orang-orang yang baligh dan ahli-ahli akal. Susunan saf bila semayang, macam mana nak letak orang. An Abdullah يعني عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, dalam bab ini menyebut oleh orang-orang, dia nak sebut orang-orang yang berdiri dalam saf yang pertama yang di belakang imam itu, iaitulah mahulah berdiri semayang di situ oleh orang-orang yang ahli akal dan mempunyai ilmu. Maksud ahli akal ni orang-orang cerdik bab-bab hukum makam. Demikianlah kiri kanan saf itu menurut kadar akal dan ilmu, yakni bahawasanya di belakang imam itu orang alim dan orang ahli akal, orang cerdik, bijak pandai. Yang maksudkan bijak pandai di sini bijak pandai dalam agama, ataupun ahli akal dan pandai harti, maksudnya mengerti perkara sembahyang imam dan makmum. Atau yang di belakang itu ahli warak. Rokok tak isap, rokok isap je tak jadi ahli warak, bahkan tak boleh jadi itu imam, dikira sebagai imam yang fasik, buat kerja haram, hari-hari isap rokok, hukum dia haram. Ulama semua sepakat satu dunia, tak payah duduk dalih makruh harus, tu zaman dulu-dulu. Saya cerita hukum ya, hukum lah. Kalau tanya ustaz mana pun sama ya. Kalau kecuali lain kali nak tanya orang isap rokok, kena tanya kat ustaz yang isap rokok, baru dia bagi fatwa sempoi-sempoi. Isap rokok harus mai hak PU apa ke yang duduk kat mana ke, dan dia isap rokok wajib. Kalau tak isap rokok nanti pening, kena isap rokok dulu. Lagi pening dia punya fatwa. Itu Jakim dah panggil dah dia. Dia duduk merepek dia kata. Memanglah ada hukum 5, tapi buat contoh lu gitu, mana ada orang sampai dalam dunia ni yang tak isap rokok sampai tak boleh semayang Buat contoh tu kira seolah-olah macam nak abang kata nak backing juga orang isap rokok. Kan? Maka Nabi SAW bagi tahu, hendaklah di belakang imam itu pertama kena ada orang alim, kalau ada. Sebab tu kalau ada orang-orang alim yang mai ke masjid kita, orang-orang yang reti, panggil mereka mai duduk di saf hadapan. Kita utamakan mereka. Kalau dia tu boleh jadi tu imam, kita tolak dia jadi tu imam. Sekali saya bagi tahu ikut turutan. Malam ni saya bagi tahu siapa yang berhak jadi tu imam selain daripada imam yang dilantik. Kemudian dia kata, tengok kitab lu, yakni bahawasanya di belakang imam itu orang alim dan ahli akal, ataupun ahli akal yang pandai mengerti perkara semayang imam dan makmum. Walaupun dia bukan orang alim,
Tapi dia pandai lah bak selok belok, dia duduk mengaji lah bak hukum imam makmum, dia reti kalau jadi apa-apa dia tahu. Atau yang di belakang itu ahli wara', orang yang baik, soleh-soleh, rajin, buat amal ibadat, tak suka benda-benda haram, dan orang soleh. Kemudian pula sebelah kanan dan kiri daripada ahli akal itu, daripada orang-orang alim tu yang duk pergi ke kanan, yang duk pergi ke kiri tu, iaitulah orang yang setaranya atau orang yang sedikit waraknya daripadanya dan solehnya. Yang kurang sikit, duk pergi ke tepi lagi. Kemudian berdiri di kanan dan di kiri itu orang-orang yang ke bawah daripada itu pula. Demikianlah hingga akhir saf. Maka dengan yang demikian itu disuruh oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya, an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la yaliyanni minkum ulul ahlami wan nuha, bahwasanya hendaklah mengiringi akan daku daripada sekalian kamu itu oleh orang-orang yang ahli akal. Ulul ahlam, orang yang pintar-pintar, yang pandai-pandai, cerdik-cerdik bab-bab agama. Atau makna orang yang baligh-baligh dan ahli-ahli akal. Budak-budak yang tak baligh lagi, tak mumayyiz, duduk belakang-belakang. Janganlah bagi duduk depan-depan saf yang pertama. Maka janganlah diberi belakangku, yakni belakang Nabi, orang-orang yang tiada herti, yakni tiada mengerti apa-apa dan kurang akalnya untuk menjadi makmum berdiri di belakangku. Dan orang-orang yang pintar dan cerdik akal jauh denganku. Yang bagilah orang cerdik-cerdik main duduk dekat, yang kurang cerdik sikit, yang orang biasa-biasa belakang sikit. Dia macam ni ya, kalau kena reti lah. Kalau kita pun tahu dalam masyarakat kita yang mana reti-reti sikit, jangan kadang-kadang ni pun satu hal, dia reti, lepas tu dia pergi duduk sembunyi di belakang, kononnya macam tawaduk lah kan, merendah diri, siapalah saya kan. Fahamlah, kalau orang tak kenal hang, tak apa hang pergi duduk belakang-belakang. Orang kenal hang, mungkin hang anak karya situ, orang tahu kata hang ustaz ke, baju longgang sulang ketat ke, orang tahu hang baru nak start ke apa ke kan. Jadi orang panggil mai, hang mai lah depan sikit, kok imam batal apa ke, boleh lompat pergi. Bukan nak suruh jadi tu imam, mungkin dah ada tu imam dah, tapi tinggal lagi kok terjun tergempak, bidan terjun, boleh lah. Yang ni yang saya buat kursus perisai mukallaf ni dulu ni. Haji kena buat sini, hari tu kita buat dah di sekolah kita hari tu. Sini buat, biar bagi semua yang main masjid ni, semua boleh jadi tu imam. Semua tahu hukum hakam yang biasa berlaku di masjid. Baru tuan-tuan tak rasa kekok. Tuan-tuan pergi masjid, jadi apa-apa dekat masjid, tu imam batai, tu imam pensan, siapa ke jadi apa ke, hukum nak azan ke apa ke dan sebagainya. Tuan-tuan faham benda ni ada kitab. Tuan-tuan tengok ni kitab cerita bab sembahyang jemaahnya ni tebal nak mampu berjilid-jilid jenis-jenis lagu ni. Bila orang nak mengaji habis semua-semua benda macam ni? Bila main dalam kursus ni, kita ringkaskan dia, kita ambil kepadatan dia, kita cerita benda-benda penting. Macam mana nak jadi tu imam, bukan pergi terjun jadi tu imam ikut dan. Semuanya ada kitab yang dah ditulis. Dengan sepotong hadis inilah dalil atas suruh berdiri di belakang imam itu makmum yang mengerti hukum Allah dan berakal memikir akan kebesaran Allah dan warak serta soleh takutkan Allah. Dan kemudian daripada berdiri menjadi makmum di belakang imam itu akan orang-orang yang bersifat demikian itu, yang kurang sikit, baru yang belakang. Yang pandai-pandai itu main depan. Kan, yang pandai-pandai itu main depan. Kita boleh buat macam ni tu Haji. Haji pesan ke AJK masjid ni, hari Jumaat kan kita duk jaga AJK masjid kan, dah duk jaga orang semua semayang Jumaat kan. Dia kenal-kenal ustaz-ustaz apa, panggil main depan. Panggil main depan, muliakan dia apa? Muliakan alim-alim ulama, ustaz-ustaz, nampak ustaz, sila main duduk depan. Lagi satu saya kerap syorkan pada masjid ni, nak buat tak buat terpulang. Saya syorkan hari Jumaat daripada saf tu imam ni, saf paling depan ni, mau ada satu kapit merah ni pi sampai, boleh pi logo tu satu, boleh pi logo tu satu. Khas untuk kadang-kadang di depan ni ada ruang kosong, depa tak tahu laluan main depan, depa segan. Jadi depa masuk ke pintu tu, kalau ada ruang kosong, orang dia tak sembahyang, dia kat kapal merah. Pak Haji pesan lah,
Kapur merah ni kita bagi peluang untuk orang kalau ada soft depan, mereka nak main ke depan, mereka tak payah langkah orang, mereka boleh jalan main, mereka tahu kata ada kosong, mereka boleh main ke depan. Jadi kecuali masa qamat untuk semayang Jumaat, masa tu baru tutup kapur merah tu, kira semua orang semayang bagi penuh. Jadi senang kalau ada pegawai masjid ataupun macam contoh orang dah penuh, tiba-tiba ada orang panggil Pak Haji pergi belakang. Pak Haji pun kena langkah kepala orang semua pergi. Ataupun Pak Haji kena keluar, kau ni jauh Pak Haji nak pergi ke tu. Tapi kalau Pak Haji bos satu kapur merah sini sampai belakang, abang jangan duduk lah. Qamat sekali lagi baru tutup kapur merah ni. Jadi tu boleh pergi terus belakang. Apa-apa emergency. Ni penting, bagus. Dia sudut praktikal dia banyak manfaat dia. Hari Jumaat je lah, hari lain tak apalah. Cari satu kapur nipis tu. Gulung bubur panjang, pergi sampai tu. Macam kita tunggu TYT mai, Agung main tu, bubuh yang tu. Jadi senang. Yang tu jangan pijak abang. Maksudnya jangan duduk semayang atas tu. Masa qamat baru tak Haji. Abang 3-4 kali malam orang dah pandai dah. Orang sekali 2 kali pun orang dah tahu dah. Kan? Jadi dia ada macam satu laluan khas. Apa-apa imam ke, ustaz ke, siapa ke penting untuk nak main ke depan, boleh lalu main ke situ. Tak payah duduk langkah kepala orang. Tidak bila orang duduk langkah kepala orang, leceh ke. Macam saya dah tahu dah di sini macam mana pintu dia, kat mana. Saya kalau main, kita dah tahu pintu belakang kita masuk dah, pintu depan ni. Kotlah ada ustaz-ustaz yang jemputan main daripada luar, dia tak tahu situasi masjid ni macam mana. Bila dia main ke masjid ni, dia main katalah masa orang azan Jumaat baru dia sampai. Contohnya, dia pun gabra agak orang tengah semayang sunat, orang semua duduk semayang dah. Ni berlaku pada saya bila saya pergi masjid-masjid lain. Bila kita nak masuk, orang semua tak perasan, orang semua duduk tengok depan, kita main kat belakang. Orang semua duduk tutup dah, semua duduk penuh dah. Kita nak pergi tak boleh. Sedangkan sehari lepas sembahyang sunat, kita nak kena langkah kepala orang, badan orang untuk nak pergi baca khutbah di depan. Jadi macam mengganggu lah. Kalau ada macam tu, bagus. Belah-belah Kuala Lumpur, beberapa masjid ada buat macam tu. Bagus juga lah, tak apa ringgit pun. Antara benda yang baik. Tiba-tiba lah ada apa ke siapa ke nak main, semua orang boleh lalu melalui kapur tu untuk bagi penerangan ke, untuk nak jumpa apa, nak cakap ke, nak apa ke. Benda kecil ya, tapi dia macam banyak manfaat. Boleh buat lah. Tak mau buat sampai panjang sampai belakang ke, boleh buat sampai setengah ke, terpulang lah. Demikianlah disuruh oleh syarak berdiri di belakang imam itu mahulah orang-orang akal dan berilmu. Kemudian berikut sepanjang-panjang saf itu orang yang ke bawah sedikit akal, ilmu dan kepintaran. Itulah makna sabda Nabi, thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Kemudian daripada telah berdiri segala ahli-ahli akal itu di belakang imam, dan membetulinya bolehlah berdiri di kanan kiri mengiringi ahli-ahli akal itu, dan ahlul ilmi itu orang-orang yang ke bawah sedikit daripada daripada ilmu dan akal. Kemudian berdiri segala yang mengiringi mereka itu. Demikianlah hingga akhir saf. Maka jadilah orang-orang jahilnya dan kurang akalnya tiada apa dijauhkan daripada imam. Yang tak apa pandai bagi duduk belakang-belakang sikit tak apa. Dan ia boleh semayang di sebelah belakang. Masalah, makmum ahli akal yang di belakang imam, dan sebab suruh syarak yang demikian itu. Pasal apa suruh buat lagu tu? Bagi yang pandai sikit duduk di belakang imam, yang kurang pandai sikit pergi duduk di belakang-belakang lagi. Pasal apa? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini membilangkan bagi kita mahulah melebihkan dan mendahulukan orang-orang yang afdal, kemudian orang yang afdal, yang lebih afdal, kemudian yang kurang afdal. Kena tahu darjat dan kedudukan pada dalam di sisi, maksudnya satu-satu manusia tu. Yakni dijadikan segala orang yang lebih akal dan ilmu itu di belakang imam, kerana orang-orang yang bersifat yang demikian itu aula, lebih utama dihormati kerana akalnya dan ilmunya. Dan pula barangkali entahkan berhajat imam akan orang yang mengganti imam di tempatnya. Tiba-tiba imam tarik sawan gila babi tiba-tiba. Tu imam yang sedia ada tu tarik sawan gila babi. Anda mesti tengok orang tarik sawan gila babi. Pengalaman saya banyak. Benda penyakit tak pernah jadi, tiba-tiba ya. Kan dia terbaru nak naik ke mana-mana, panas ke apa tarik. Jangan buat main.
Yang tu kalau saya nak hurai pasal sawang gila babi panjang mau satu kuliah lebih bah. Saya ada ubat belambak cerita pasal sawang gila babi lain kali cerita, okey? Orang Melayu panggil sawang gila babi lah. Orang Kelantan saya tak tahu, mungkin gila monyet ke apa saya tak tahu lah kan. Orang bagi tarik sawan kan. Entahkan berhajat imam akan orang yang mengganti imam di tempatnya pada masa datang uzurnya, maka jadilah orang yang ahli akal dan ilmu itu lebih aula daripada yang kurang ilmu dan akal. Lagi satu memang selalu saya pesan kat masjid-masjid, selalu, tapi saya tahu lah benda tu bukan senang nak buat. Kena ada tandas khusus untuk pergi jamban, untuk ambil wuduk. Wuduk ada, jamban untuk imam. Masjid saya buat siap-siap. Tok imam di depan tu ada jamban dia khusus. Kalau tiba-tiba tu imam ni perut lah, ya Allah. Pergi kena semalam, pergi telan apa, atau makan gulai cabai lebih sikit. Tahu last minute tang nak naik tu tiba-tiba dia rasa nak terkeluar sangat-sangat, tak boleh nak kemut dah. Macam mana nak buat masa tu? Kena ganti orang lain. Kalau tak ada orang lain, macam mana? Kalau tak ada orang lain, oh naya, nak kena tunggu pula tu imam pula pergi keluar ke pintu ni, pergi pula kat belakang, pergi beratuk situ nombor 3 tu imam, orang tak kenal tu imam tu. Kena tunggu yang duduk dalam jamban tu, kena tunggu dia tu keluar, seorang lagi duduk beratur nak masuk, dia tu keluar, seorang lagi nak masuk, tu imam nombor 3 sekali dengan duduk dalam jamban, tu imam jatuh nombor 4 duduk beratur. Hampa nak tunggu lama mana? Tak keleceh. Boleh jadi. Saya besar nak jadi, tahan lah. Besar nak jadi, tapi tak bertabak lah, tahan. Tak ada sabar. Be cool. Buat macam mana kita tersilap makan ke apa, tambah yang jenis main berumuk sikit. Kalau kena time-time macam tu hari Jumaat, hari lain tak apa. Kalau hari Jumaat, duduk pula atas mimbar, time tu pula sudah pergi kena. Macam mana nak buat? Contoh. Maka jadilah orang ahli akal dan ahli ilmu itu lebih aula daripada yang kurang. Mana tadi? Lebih aula daripada yang kurang ilmu dan akal. Kerana makam ini makam ikutan ni, keadaan ni tempat ikutan, imam tu orang nak ikut, maka hendaklah yang lebih utama. Maka tak dapat tiada orang yang diikut itu ialah orang yang lebih ilmu dan akal, lebih cerdik, lebih faham. Kata Nawawi lagi, dan kenyataan aula orang-orang ahli ilmu dan ahli akal itu di belakang imam, kerana mereka itulah yang lekas memintas akalnya menjagakan imam atas apa-apa yang dilupakannya. Imam lupa ke apa ke dalam semayang, dia ni lah juga cerdik, otak dia nak tegur ke, nak baca apa ke. Dan orang lain daripadanya kurang memintas dan jaga, tak apa jaga, sebab tak faham undang-undang semayang. Dan pula supaya mengelak dan memperhalus mereka itu akan rukun-rukun semayang dan kelakuannya. Kalau ada orang pandai-pandai di belakang tu imam ada buat silap apa-apa, di belakang dia ada orang pandai yang boleh tegur, supaya semayang tu imam tu lebih sempurna, dan makmum pun dapat faedah dia. Bayangkan kalau yang duduk di belakang tu imam tu terdiri daripada orang-orang yang tak cerdik dan tak tahu pun apa hukum dia. Tiba-tiba imam tu semayang dengan, contohlah, ayun tangan pimai, buat perkara-perkara yang membatalkan semayang. Makmum di belakang tak ambil tahu pasal apa. Aku pun tak tahu apa. Kesianlah, rosak habis semayang orang lain. Maka jika imam itu lebih sempurna, pandai dan alim, dapat mereka itu mengambil perhati dan belajar. Lihat rupa sifat-sifat semayang yang sempurna, kemudian diajar oleh mereka itu akan orang-orang, kemudian daripada mengamalkannya dengan sendirinya. Jadi boleh jadi ikutan. Yang pandai kurang sikit duduk belakang tu imam, duk perhati tingkah laku tu imam, secara tak langsung duk belajar daripada perbuatan tu imam yang pandai sikit. Faham tak? Dan supaya jadi mereka itu ikutan yang sempurna bagi orang-orang yang af'al, yakni dari sudut perbuatan-perbuatan mereka itu dari belakangnya. Inilah hikmah suruh syarak ke hadapan orang pintar-pintar dan ahli-ahli akal itu. Kalau kita semayang, kita tengok kita pergi penuh soft tu, tiba-tiba ada orang yang lebih pandai,
Tak apa, kita pergi belakang, bagi orang lebih pandai tu duduk lebih depan lagi bagus. Masalah mendudukkan orang lebih-lebih di kepala majlis, disuruh supaya kita muliakan. Sekiranya dalam satu-satu majlis itu ada orang-orang alim dan orang-orang yang apa orang panggil, yang terkehadapan dalam masyarakat, suruh kita muliakan dia dan letakkan dia di depan. Kata Nawawi, tidaklah tertentu hormat dan kehadapan dan menundukkan di kepala majlis itu pada semayang saja. Bukanlah hanya dalam bab semayang saja tolak orang alim, orang pandai pergi duduk di depan. Bukan tu saja. Bahkan sunat kehadapan orang lebih-lebih itu pada sekalian majlis besarnya dan kecilnya, seperti majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu, ada orang tok guru, tok syekh mana mai, ada orang alim, juga kita muliakan dia. Maka didudukkan dia dekat dengan guru dan orang-orang alimnya. Dan majlis qada dan hukum, tiba-tiba ada yang melibatkan soal pelaksanaan hukum. Kalau zaman di setengah-setengah negeri macam di Aceh, macam di Brunei, mungkin dia pelaksanakan hukum hudud ke hukum apakah, maka ambil kalau ada orang alim yang hadir, bagi depan ni duduk di depan-depan untuk tengok. Maka didudukkan orang lebih-lebih itu di hadapan ahli mesyuarat dan hakimnya. Demikianlah juga seperti majlis zikir, ambil orang-orang yang besar-besar, orang alim, orang pandai duduk dekat. Mesyuarat, dahulukan orang-orang yang alim, orang-orang pandai. Medan peperangan, yang barisan hadapan terdiri daripada orang-orang alim dan pandai-pandai. Imam semayang duduk di depan. Belajar duduk di depan. Majlis memberi fatwa duduk di depan. Majlis mendengar hadis duduk di depan. Alang-alang dah cerita tentang majlis mendengar hadis. InsyaAllah jatuh pada tanggal 24 hari bulan Disember akan datang, lebih kurang dalam 2-3 minggu lagi. Kalau tuan-tuan boleh tanda, insyaAllah kami akan keluarkan poster. 2-3 minggu lagi akan datang, tanggal 24 hari bulan. Kita ada majlis talaqi kitab hadis 1 hari, pagi sampai ke malam, mengaji satu kitab Thunaiyat Imam Malik. Thunaiyat ni apa dia? Kitab tu kitab Muwatta Imam Malik. Imam Malik kenal kan? Guru Imam Syafi'i. Imam Malik ada meriwayatkan dalam 200 lebih hadis, 2 ke 300 lebih hadis. Antara Imam Malik sampai kepada Rasulullah, di mana antara Imam Malik dengan Rasulullah celah-celah tu ada 2 orang. Ada sahabat, ada tabi'in. Imam Malik tabi'in. Itu nama dia Thunaiyat. Ambil daripada Ithnain, 2. Satu lagi Thulathiyat. Antara antara Rasulullah dengan Imam Bukhari umpamanya ada 3 orang dalam tu sanad dia. Imam Bukhari meriwayatkan Thulathiyat, dalam Sahih Al-Bukhari ada 22 hadis. Imam Tirmizi ada 1 hadis. Dan beberapa imam yang lain meriwayatkan Thulathiyat. Satu lagi nama dia Thunaiyat. Thunaiyat ni ada hampir 300-400 hadis, yang mana hadis tu antara Imam Malik dengan Rasulullah celah tu ada 2 orang. Sanad dia pendek. Dan ada satu lagi dia panggil Wahdaniyat. Antara periwayat hadis itu dengan Rasulullah celah-celah tu seorang. Hanya ada lebih kurang sekitar dalam berapa belas hadis, itu hanya Imam Abu Hanifah seorang saja yang sempat meriwayatkan. Yang sempat ditulis semula, banyak orang nampak mati habis dah. Yang ni yang dia sempat tulis, Imam Abu Hanifah, ataupun kita panggil pengasas mazhab Hanafi. Sebab dia tabi'in, dia sempat jumpa sahabat. Hanya beberapa orang sahabat, sebab dia pun akhir umur dah, dia pun jumpa sahabat yang ujung-ujung dah. Sempat riwayat beberapa hadis, yang mana antara dia dengan Rasulullah ada 1 orang. Baki lagi dia riwayatkan semua jadi 2 orang. Imam Malik pun 3 orang. Imam Bukhari 4 orang. Tapi ada sikit hadis yang mereka riwayatkan dengan sanad yang ringkas, sanad yang pendek.
Ulama ahlul hadis sekiranya ada sanad yang lebih tinggi, mereka akan cari guru yang mempunyai sanad yang lebih tinggi. Maka saya nak abakkan tuan-tuan, pada 24 jatuh tanggal hujung bulan ni, pada hari Sabtu minggu keempat, kita buat program sehari suntuk bersama Maulana Husin bin Abdul Qadir Al-Yusufi daripada Kelantan, pakar hadis tu, guru tu. Dia duk main di madrasah kita tiap-tiap bulan, sebulan sekali, hari Ahad minggu keempat. Maka untuk bulan ni, sebab kami nak pergi umrah ujung tahun ni 29, maka berlaku sedikit pertukaran jadual. Maulana akan main hari Jumaat malam, dan untuk kelas Sunan Tirmizi pada hari Ahad dia akan buat pada hari Jumaat malam, ambil kelas yang saya duk buat tiap malam, hari Jumaat malam. Kemudian pagi tu mengaji sampai ke malam, khatam kitab Thunaiyat Imam Malik. Buku kitab kami akan usahakan, baru ni mereka buat di Kuala Lumpur hari Ahad baru ni. Mereka panggil 2-3 orang ustaz, Syekh Nazrul, Maulana ni dengan 2-3 orang ustaz buat. Tapi untuk ni kita tak panggil orang lain, memang dia seorang di Pulun baca kitab sampai habis. Mudah-mudahan habis lah. Satu hari mengaji pada pagi. Makan kami sediakan, minum kami sediakan pada tuan-tuan. Kemungkinan kitab kami juga akan sediakan. Kitab tu harga RM25. Tengah duk fikir ni macam mana nak boleh cari sponsor dan sebagainya. Mudah-mudahan kami boleh bagi kitab pada tuan-tuan percuma. Tuan-tuan boleh main mengaji, duduk pada pagi sampai ke malam, mudah-mudahan khatam dan dapat sijil sanad daripada Maulana Husin Abdul Qadir Al-Yusufi dengan sanad kitab Thunaiyat. Tanda tarikh tersebut, kalau betul-betul nak mengaji, nak belajar, silakan. Jangan duk bagi alasan hari Sabtu dah kenuri, saya pun kerja berlambak, saya cuti semua kerja. Jangan bagi alasan kenuri, jangan bagi alasan balik kampung, kampung tak lari. Jangan bagi alasan kenuri, hantar adik-beradik, bini ke anak ke pi, wakil kita pi mengaji. Ini jarang-jarang kita buat. Maulana ni pun dah berumur ya, terlepas habis hilang habis seorang, terlepas habis kita nak mengaji. Yang antara orang ulama hebat yang mai ke tempat kita, ambillah manfaat. Okey? Iklan dah kira siap-siap ni. Maka semuanya itu sayugianya di kehadapan mereka itu. Saya ada satu gambar. Satu hari Maulana kirim kat saya mai satu gambar. Dia duduk dengan majlis Habib Omar. Dia duduk dengan majlis Habib Omar. Habib Omar di Kuala Lumpur mai, ziarah di Kuala Lumpur ni, dia cerita kat saya. Saya pun tengok gambar dia, Maulana pergi majlis Habib Omar, ingatkah di Yaman ke di mana? Saya pun tanya, Maulana pergi mana dengan Habib Omar? Maulana kata, saya pergi Kuala Lumpur, pergi mengajak. Lepas tu tiba-tiba dia kata ada Habib Omar mai, saya pun pergi lah. Bila saya pergi, kemudian Habib Omar masa nak mengajak, dia jemput, kalau ada tuan-tuan guru, alim ulama, sila ke hadapan. Sekiranya ada ahlul hadis, maka dijemput ke hadapan. Dan sekiranya ada sekian-sekian syekh, mai ke hadapan. Tiba-tiba saja tangan saya ada orang pegang. Dia kata, Maulana ni Habib Omar panggil, kena pergi ahlul hadis, kena pergi duduk di depan. Dia pun pegang tangan saya, tarik, pergi bubur depan sebelah dengan Habib Omar, kan? Dan dia perkenalkan lah, ni antara tok guru kita hadis kami di Malaysia macam ni. Dia duduklah majlis tu, dia hantar saja kenangan gambar tu. Tapi saya nak bagi tahu, tengok orang-orang alim dia pandai macam mana. Dia tahu dalam majlis dia mungkin akan dihadiri oleh orang-orang alim. Maka dijemput, kalau ada tolong bawa mereka semua mai duduk di depan. Dia tak berasa diri dia yang lebih pandai, tapi dia mau orang-orang alim ni mai duduk sekali dengan aku nak ambil manfaat juga dengan hampa. Di negara Arab ataupun orang luar perangai macam tu, ulama boleh kawan dengan ulama. Tapi di Malaysia, saya tengok semua orang nak jadi ulama pandai, dan dia rasa dia seorang pandai, tak mau kawan dengan orang lain. Dia jadi perangai macam tu. Bukan kata tok guru ustaz-ustaz baru nak start pun buat act satu macam. Nak kawan dengan orang tak mau, nak duduk majlis-majlis ulama tak mau, nak kumpul-kumpul ulama tak mau. Tak boleh macam tu. Kena ada tawaduk. Duduk bincang-bincang, kenai-kenai, muzakarah. Kan? Tak boleh rasa kita seorang paling pandai. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas daripada orang yang lebih alim tu ada yang lebih alim. Tak boleh rasa kita paling pandai. Sekurang-kurangnya kita boleh ambil istifadah, ambil manfaat dengan orang yang mungkin dia tu
anak murid kita tapi dia juga orang alim, panggil main duduk sekali. Kadang-kadang ada manfaat yang boleh kita ambil daripada dia. Maka semuanya itu sayugia dikehadapankan mereka itu, orang-orang tu, dalam majlis-majlis macam tu, dan kedudukan segala orang-orang yang lebih itu mahulah atas sekira-kira martabat mereka itu pada ilmunya. Nombor satu, kita nilai dia, kita tengok dia punya ilmu dia. Yang kedua, kita nilai agama dia, sejauh mana penghayatan agama dalam hidup dia, macam mana dia punya praktikal hidup dia dengan ilmu yang dia belajar, yang dia mengajar. Nah, dari sudut keagamaan dia jaga tak hukum hakam agama, dia praktik tak agama. Ya, walaupun manusia semua ada kelemahan dan kekurangan, tapi dia praktik tak benda-benda tu semua. Nah, kita tengok dari sudut kemampuan berfikir dia, akal dia. Adakah dia terdiri daripada orang yang orang panggil cerdas pemikiran dia, berfikir. Dari sudut kemuliaan dia, dari sudut umur dan lainnya. Ini dari sudut turutan. Tengok turutan dia, nombor satu ilmu, nombor dua agama, nombor tiga akal, nombor empat kemuliaan, nombor lima umur, dan kemudian yang lain-lainnya. Masalah soft dan bahaya berselisih dengan sebabnya. Ini tak bagi duk, jadi kaki depan, kaki belakang, kaki depan, kaki belakang. Tumit kena bagi sama. Wahai saudaraku, membetulkan soft semayang berjemaah itu dituntut sangat-sangat oleh syarak, sebagaimana keterangannya di dalam masalah 208 sampai 215 itu. Maka tiadalah saf itu boleh bengkang-bengkok, bahkan betulkan dia dan luruskan dengan membetulkan bahu bertentang dengan bahu orang seorang, bagi sama bahu, tumit bagi sama. Maka jikalau bengkang-bengkok ia dan tiada membetulkannya, hanya menurut suka masing-masing, iaitu seorang suka lepas ke hadapan dan seorang suka lepas ke belakang, maka jadilah ia membawa kepada perselisihan di dalam hati. Punca pasal tak jaga tumit, tak jaga bau, duduk kalau kita tengok kau tepi nampak bengkang-bengkok, maka inilah punca jadi hati tak sama. Main masjid, hati tak sama. Macam mana hati tak sama? Jadi aku suka kat hang, suka tak suka kat aku macam tu. Aku tak suka kat hang, hang tak suka kat aku. Main masjid, semayang, sembah Tuhan yang satu, kiblat yang satu, tok imam satu, tapi hati tak sama. Apa jadi perangai macam tu? Maka jadilah ia membawa kepada perselisihan di dalam hati. Inilah makna sabda Nabi, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Maka jangan berselisihan sekalian kamu pada membetulkan saf, dengan membawa seorang itu menurut kehendaknya saja, ikut kepala otak masing-masing. Belah seberang dia kata apa? Pala tau, ikut kepala otak hang ya. Nak duduk tang mana, nak renggang, nak jauh, nak buat saf baru, tak ada ikut undang-undang, tak ikut SOP semayang jemaah. Menurut sekehendaknya pula, hingga jadi seorang lepas ke hadapan dan seorang lepas ke belakang, dan jadi bengkang-bengkok saf. Maka berselisih hati kamu dengan sebabnya, atau Allah Ta'ala jadikan jatuh berseteru-seteru dan bermusuh-musuh dan berselisih dalam hati kerana menyalahi pada saf itu menunjukkan bersalahan pada zahir, dan bersalahan zahir itu membawa kepada bersalah-salahan pada batin. Oh dia. Sepatutnya kita kat masjid ni, Tok Bilal, Tok Siak, Tok apa, Tok segala Tok lah. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, semua Tok ni tentu dah dapat pahala. Dia ada satu malaikat khusus Tuhan cipta, nama dia malaikat saf. Kerja malaikat saf ni, dia tulis pahala, dia duk tulis doa, dia duk minta ampun kat Tuhan, baca doa khusus untuk orang yang jaga saf, khusus untuk orang yang bagi tahu kat orang lain, tengok saf bagi betul, tengok tumit bagi betul. Kena cakap, bukan tu imam saja cakap, makmum pun boleh cakap. Yalah apa betul lah, tengok lepas tu imam cakap, walaupun kerja awalnya kerja tu imam kena betul, samakan saf. Jadi kita pula duk tarik, ataupun kita main rapat sikit. Jangan rasa malu untuk cakap benda tu. Tengok macam ni masjid ni, daripada dulu saya duk riau, orang lain tak mau kata apa pun. Bila ni bagus, tu imam kita pun dah mula nampak cengeng sikit dah. Dah mula cengeng lah, saf. Dia tak boleh lembut-lembut dia buat tak betul.
Rugi hati mereka dengan hati kita. Padahal main masjid, hati jadi tak sama. Hang dengki ke aku dengki ke hang. Hang khianat ke aku khianat ke hang. Nabi kata yang tu punca, hati jadi tak sama. Ambil iktibar lah. Benda kecil tapi dia punya kesan dia, Masya Allah, cukup besar dalam masyarakat. Hari ni di masjid-masjid banyak bergaduh-bergaduh. Mana-mana masjid pergi gaduh, masjid berjawatan kuasa gaduh, dia ni gaduh, dalaman gaduh, luaran gaduh, gaduh ya. Masih apa? Ni salah satu sebab kenapa jadi duk bergaduh, main masjid jadi bergaduh. Bukan main masjid nampak benda baik, tapi main masjid nampak berlambak ada benda baik, tapi nampak benda yang tak baik. Tapi kalau kita bincang benda tak baik ke arah nak bagi baik, tak apa. Oh ni ada benda yang ni kita boleh perbetul lagi ni. Tak apa. Ada cara dia. Bukan bincang sampai benda kecil. Tak boleh lah. Kita kena bagi berjatuh mesti cek balik. Loh, benda tak patut-patut pun. Bergaduh, berebut. Padahal nak pegang tanggungjawab. Takut-takut saya lagi boleh pegang, esok ni tak boleh buat apa kot. Lepas tu jenuh jawab esok di akhirat. Tambah-tambah masjid duit banyak ni, orang lagi seronok. Pasal apa? Dia boleh buat projek. Tambah-tambah kalau masjid ni dipegang oleh orang politik, lagi sempoi. Yang tak ada politik tapi tak ada agama, iman tak cukup kuat. Dia pandai, payah apa? Nak buat satu projek, dia tak ambil duit tu. Dia pakat dengan kontraktor. Macam ni kontraktor, aku bagi kat hang projek ni hang buat. Okey? Projek ni lebih kurang 70,000, letak 100,000, balance 30 bagi kat aku. Mau tak mau? Mau tak mau? Okey, boleh lah. Tak apa, aku ejah hang bagi dapat. Okey, masuk tender, buatlah tender kan. Lepas tu kok mana kita siasat dia ni bagus juga, nampak dia ni macam bagus, nampak macam bagus, ambil. Pasal apa? 30%. 25 naik 30. Ingat bodoh kita. Duk cari makan dah. Ni cari makan secara tak betul ya, batil. Bahkan kalau saya lebih suka pengurusi masjid dan AJK masjid yang aktif diberi gaji tiap-tiap bulan. Tak payah ambil, bayar gaji. Pengurusi 2,000 sebulan. Tak ada masalah. Supaya dia tak perlu fikir benda-benda lain. Benda hari anda buat kerja kesian, teruk setiausaha. Pi mai dah pencen dah. Bagi tengah 2,000 ke 1,000 ke bagi gaji. Masjid Bandar Baru yang hitam tak bayar gaji apa? Setiausaha bayar gaji. Saya suruh sebab saya penasihat, saya beritahu hamba buat bayar gaji. Tengok dia masuk main ni bagi. Ni dia dah cukup tahun depan dia nak berhenti, dia kata nak lantik tu. Saya kata kalau dia boleh main kerja 8 jam satu hari waktu pejabat, bagi dia 1,000 ke tengah 2,000. Bagi gaji. Duit masjid dia dapat Jumaat dia berlambak-lambak, bayar gaji bulan-bulan. Suruh dia masuk pejabat, buat surat, buat email, buat Facebook, iklan pasal masjid, buat kerja. Bukan pegang jawatan lepas tu seronok pegang cok. Orang main cok. Oh bangga dengan cok dia tu. Buat apa cok? Body day cok. Bagi tu. PT habis tandai tu. Biar pergi mana-mana orang tengok, orang main JK masjid. Kerja tak nak buat. Tak boleh macam tu. Tanggungjawab esok di akhirat kena jawab di hadapan Allah. Ini bukan sinilah, umumlah di mana-mana. Mudah-mudahan sini alhamdulillah tak main Pak Haji ni jokah ni. Dia kena main. Masalah terakhir dalam kitab ni dia kata, wahai saudaraku bermula hingar-bangar. Hingar-bangar ke hingar-bingar? Kita kata hingar-bangar boleh ya. Mungkin bahasa zaman dia hingar-bingar. Wahai saudaraku bermula hingar-bingar, hingar-bangar di dalam masjid itu telah tertegah ia pada syarak, duk bising. Seperti hingar-bingar dengan berbantah-bantahan dan bertengkar-tengkaran dan berkata-kata dengan kata yang membawa kepada fitnah di dalamnya. Dengan dalil sabda Nabi, wa iyyakum wahai syatil aswaq, dan jauh olehmu sekalian daripada hingar-bingar pasar. Yakni di dalam masjid itu mengangkat suara, jangan di dalam masjid itu mengangkat suara bertengkaran dan sebagainya. Duk bergaduh, duk melawak, duk sembang kuat-kuat seperti di dalam pasar tempat berjual beli, macam di market. Kerana yang demikian itu menghinakan tempat yang dimuliakan oleh Allah.
Tapi kalau zikir kuat sikit, tak apa. Itu memuliakan rumah Allah, zikir. Walaupun lebih baik tak mengganggu orang solat. Waktu orang solat tu kita slow sikit, lepas tu kita berderai sikit. Dan jadilah ia tiada berbeza dengan tempat yang hina. Maka kata Abu Isa, bermula hadis Ibnu Mas'ud itu hadis hasan lagi gharib, dan diriwayatkan daripada Nabi SAW annahu kana yu'jibuhu ayyalihi al-muhajiruna wal ansar liyahfadhu anhu, bahawasanya adalah Nabi memperkenankan dia oleh mengiringi akan dia, yakni sembahyang di belakangnya segala muhajirin dan ansar, supaya menghafaz mereka itu daripadanya akan apa-apa perbuatannya. Maka kemudian diajar oleh mereka itu akan umatnya. Maka Nabi ni kalau dia sembahyang, dia suka sahabat yang kanan-kanan, yang cerdik-cerdik, yang kuat ingatan. Macam Abdullah bin Mas'ud ni antara orang ingatan dia kuat. Satu hari Nabi SAW kerap juga baca, panggil Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, mai sini. Abdullah, mai sini. Baca ke aku beberapa ayat Quran, sekian-sekian aku nak dengar. Kata dengan Abdullah bin Mas'ud, dia kata, ya Rasulullah, saya nak baca kepada engkau sedangkan Quran itu diturunkan ke atasmu. Kata Rasulullah, ya, baca supaya aku nak ulang balik pelajaran. Abdullah bin Mas'ud rasa terharulah Rasulullah pilih dia. Dalam satu riwayat dia menangis. Pasal bila Nabi suruh dia baca satu ayat Quran, kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata, adakah saya nak baca ayat sedangkan Quran itu turun pada engkau ya Rasulullah? Allah Ta'ala suruh hang baca dekat aku ayat sekian-sekian. Dia tanya balik kat Rasulullah, Allah sebut nama saya? Ya, Allah sebut nama hang dan suruh hang yang baca ayat ni. Betul aku suruh hang baca. Menangis dia kerana Allah sebut nama dia. Allahu Akbar. Kita Allah Tuhan tak nak sebut pun. Kan? Tuhan kenal kita, Tuhan tahu semua. Tapi Tuhan tak pernah sebut pun nama kita, kan? Ni orang-orang hebat. Maka Nabi dia panggil yang cerdik-cerdik, yang hafal Quran, yang dipanggil Al-Hafiz, Al-Huffaz di kalangan orang-orang alim. Bukan semua sahabat pandai. Ada sahabat tukang mesi, ada sahabat tukang kayu, ada sahabat niaga, ada sahabat tukang kebun. Jadi macam-macam kerja. Maka yang cerdik-cerdik, yang ada bakal-bakal menjadi ulama, ahli-ahli fatwa ni, Rasulullah panggil mereka duduk dekat. Pasal mereka ni boleh hafal, boleh tengok apa Nabi buat, dan kemudian boleh riwayat pula kepada generasi yang akan datang. Masya Allah. Ini diajar oleh Rasulullah SAW. Saya nak baca sikit. Tengok kitab ulama kata, urutan imam masjid dan yang lain. Dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang ditugaskan menjadi tadi cerita orang duduk belakang tu imam. Ni cerita siapa yang lebih berhak jadi tu imam. Yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang ditugaskan menjadi imam oleh pemerintah. Sekiranya dia adalah imam yang dilantik oleh pihak pemerintah, maka dia lebih utama untuk menjadi imam. Kemudian orang yang lebih daripada kalangan orang yang ahli fiqh, orang-orang yang faham fiqh, itu yang dilantik oleh pihak pemerintah pun mestilah orang yang pandai. Kalau dia tak pandai, dia tak layak juga. Lalu yang lebih pandai membaca Al-Quran. Dalam Islam dikira yang lebih utama menjadi imam adalah orang yang pakar dan pandai bab soal kehidupan, hukum, hakam kehidupan manusia. Kemudian barulah orang yang pandai qari ataupun orang yang pandai baca Quran. Kemudian nombor 3 barulah orang yang wara'. Lalu yang lebih dulu hijrah. Ini kalau zaman Nabi, siapa yang hijrah dulu kepada Nabi? Atau salah seorang, orang tu lebih tua dulu tapi dia hijrah dulu dan dia lebih tua. Ataupun kita lihat siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Kalau zaman kita, siapa lebih cepat kembali kepada agama. Lalu yang mempunyai nasab yang lebih tinggi, tengok juga keturunan. Kalau yang ni keturunan Rasulullah, yang ni keturunan orang biasa-biasa, dia pula orang alim, lepas tu dia pula baca Quran elok, dia lebih diutamakan sebab dia ada nasab keturunan yang mulia. Lalu yang lebih masyhur kebaikannya, lalu yang lebih bersih pakaiannya, oh jadi tu imam pun kena ambil tahu bersih.
Duk main pakai baju busuk hang pun tak berak. Lalu yang lebih bersih badannya, lalu yang lebih terhormat pekerjaannya, selain daripada pekerjaan tu imam tu lah. Lalu yang lebih bagus suaranya, suara bagus itu duduk belakang-belakang ni. Lalu yang lebih bagus wajahnya. Oh, tu imam pun dia pernah handsome kau. Kalau ada yang lebih baik daripada dia, maka diutamakan. Jika semuanya sama, maka diundi. Kalau semua tu sama, maka barulah ada undi. Panjanglah dia cerita tentang undi tu. Pilih kalau dia ni macam tu, kalau dia ni macam ni. Oh, panjang cerita ni, malah baca lah. Cukup mata kat tu. Hak tu pun tak ada dalam tempat kita nak undi apa. Tengok apa kata Nabi SAW an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu thalathatan falyummuhum ahaduhum wa ahaqquhum bil imama aqra'uhum, rawahu Muslim wa Ahmad. Maksudnya daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mereka bertiga hendak, maknanya jika kanu thalathan, jika kamu ada 3 orang, hendaklah seorang daripada mereka tampil menjadi imam. Kalau ada 3 orang, pilih seorang jadi imam, jadi ketua. Orang yang lebih berhak menjadi imam itu ialah yang terpandai dalam bacaan Al-Quran. Kadang-kadang di masjid, orang tak pilih yang pandai baca Quran. Kan? Kadang-kadang pilih yang orang lama. Tengoklah, kena pilih orang lama ke orang baru ke, anak-anak muda ke, orang tua ke, pilih yang baca Quran bagi elok. Tiru macam masjid kita, agak-agak main veteran sikit, mereka pun dah rasa baca pun tak apa elok. Bagi pilihan kat mereka untuk mereka bersara awal ke apa ke. Sebab apa? Mereka pun dah tak larat nak jadi tu imam lah. Cari yang anak-anak muda yang hafal Quran, yang ada ilmu, fresh bagi mereka ni jadi tu imam. Sekurang-kurangnya makmum duduk di belakang pun rasa seronok. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ah sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah wa in kanu fis sunnah sawa'an fa aqdimuhum hijratan fa in kanu fil hijrah sawa'an fa aqdimuhum salaman ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلمة. Bermula daripada Ibnu Mas'ud berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih berhak menjadi imam dalam sesuatu kaum itu ialah yang terpandai dalam membaca kitab Allah. Kalau dalam membaca mereka itu sama, yang ni pun baca elok, tajwid dia pun elok, yang ni pun elok, maka yang terpandai dalam sunnah Nabi, tengok dari sudut pelajaran amal sunnah, dari sudut dia punya kemampuan dia dalam memahami agama. Kalau dalam hal itu mereka sama juga, kalau sama, maka dahulukan yang terlebih dahulu hijrah. Antara mereka siapa lebih, kalau zaman dulu hijrah Mekah pergi Madinah, kalau zaman sekarang siapa mereka ni yang lebih cepat berubah menjadi manusia yang lebih baik. Sekiranya dalam hal hijrah mereka juga sama, maka yang lebih dahulu Islam. Dan janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain dalam lingkungan kekuasaannya, dan jangan pula duduk di hamparan rumah orang kecuali dengan izinnya. Menurut satu riwayat oleh Al-Ashaj berkata, perkataan lebih dahulu Islam diganti dengan perkataan lebih umur. Itu ada sedikit perbincangan ulama berkaitan dengan lafaz hadis tersebut. Kesimpulannya, oleh itu dapat diambil pengajaran bahawa imam itu adalah merupakan orang yang terpandang dan disukai oleh masyarakatnya.
Orang yang bakal dilantik menjadi imam mestilah orang yang memahami selok-belok hukum agama dan tidak dibenci oleh masyarakatnya. Kesimpulan, maksud dibenci oleh masyarakat, kalau dia duk cerita hukum orang benci, itu tak kira. Benci ni maksudnya orang tak suka dengan perangai dia. Dia tu imam tapi duk mengorat bini orang. Dia tu imam tapi duk rajin duk balut sebatang. Dia tu imam ada masa-masa singgah kedai tutup. Dia pun singgah lah, tu imam. Tak boleh. Perangai macam ni orang jadi meluat, tu imam apa lu tu? Jadi tu imam fasik lu tu. Buat kerja yang tak sesuai dengan martabat dia sebagai tu imam. Kesimpulan ini disokong oleh hadis yang berbunyi, diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang solatnya tidak dapat naik sejengkal pun daripada atas kepalanya, maknanya tak diterima oleh Allah, iaitulah seorang yang bertindak menjadi imam terhadap satu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Yang kedua, seorang perempuan yang semalaman suaminya murka kepadanya sampai suami dia redha balik. Yang ni dia semayang, Tuhan tak angkat dia punya kebaikan dia. Rugi dia semayang. Itu buat macam mana? Minta maaf kat suami balik. Jangan bagi kecil hati. Ayat Nabi beritahu apa? Seorang perempuan yang semalaman suaminya murka kepadanya dan 2 orang saudara yang selalu bertengkar, gaduh. Kan? Ini semua Allah Ta'ala tak angkat dia punya darjah. Jadi kita dapatlah sikit hari ni panduan untuk menjadi imam. Maka diutamakan mereka-mereka yang lebih alim, lebih faqih, lebih apa orang panggil, lebih qari, lebih bacaan lebih baik. Orang macam ni diutamakan untuk menjadi imam. Yang lain tu belajarlah bagi jadi pandai supaya kita juga boleh jadi imam. Tak boleh jadi imam di masjid, di surau. Sekurang-kurangnya kita boleh jadi imam di rumah kita kepada keluarga kita, sedangkan kita hakikatnya memang kita adalah imam kepada isteri dan anak-anak kita. Boleh buka tanda kita tu pada bab yang ke-54, insya-Allah. Nanti kita akan bincang pada siri akan datang. Sikit-sikit kita perbaiki juga kita punya semayang. Jumpa lagi pada siri akan datang. Minta ampun, minta maaf. InsyaAllah 29 hujung bulan ni, saya, pelajar-pelajar kami dan juga jemaah yang selalu bersama dengan saya, ada lebih kurang 100 orang. 101 ke 102 orang tak silap. Hampir 2 bas lebih bersama dengan saya insya-Allah pada 29 hujung bulan ni untuk melaksanakan ibadah umrah. Doa kami pergi balik selamat. Minta ampun, minta maaf. Kok terkecil hati, terkasar bahasa, minta ampun, minta maaf. Jangan simpan dalam hati. Ingat kata yang tu adalah geli-geli daripada ustaz dia selalu. Maksudnya memang perangai ustaz tu dia memang macam tu. Dia sebenarnya walaupun dia kasar dia punya bahasa, tapi dia sayang kat orang. Tu dia. Faham tak? Nak buat macam mana orang Tanjung? Mana ada cakap lembut-lembut? Hak lembut-lembut semua dia kumpul di Chulia Street dah. Okey? Jadi tuan-tuan jangan marah, minta ampun, minta maaf. Kalau ada apa tersilap ke, termakan ke, atau apa, minta halal. Mudah-mudahan doakan kami dengan semua jemaah pergi balik insya-Allah selamat, dapat umrah yang makbulah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.